Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, cuba buka pada jilid yang ke-8, buka surat 29, tafsir Ibn Katsir, iaitu tafsiran ayat 41 dan 42 surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sadaqallahul azim. Dan satu tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka adalah kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Dalam tafsir Nukatul Uyun oleh Imam Al-Mawardi menjelaskan, maksud ayatul lahum ini ibrah lahum li'anna fil ayati i'tibaran. Ataupun maksud ayatul lahum ini ni'matun alaihim li'anna fil ayati in'aman. Yang ketiga, dia juga mengandungi inzarun lahum li'anna fil ayati inzaran. Allahu Akbar. Kata Imam Al-Mawardi, ahli tafsir yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i ini, bahawa bila Allah menggunakan setiap kali perkataan ayatun, dia mengandungi 3 komponen makna. Yang pertama ibrah. Ibrah ni makna jambatan, yang menjambatkan kita dengan satu tujuan yang Allah kehendaki supaya menambah iman, akidah ni tadi. Abara ya'buru maknanya menyeberang. Jadi perkataan ibrah ni berarti jambatan yang bawa kita kepada akidah yang kuat, subur. Dan dia juga mengandungi makna ni'matun alaihim li'anna fil ayati in'aman. Ada nikmat yang Allah nak sebutkan supaya mereka sedar akan hujan nikmat, kurnia nikmat yang diberikan. Ataupun dalam frasa ayat yang sedemikian, ayatul lahum juga mengandungi makna inzar, maknanya satu amaran supaya mereka mengambil pengajaran. Jadi anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, kami membawakan keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan sarat. Ini merujuk kepada 3 pendapat, kata Imam Al-Mawardi. Ini pendekatan Imam Al-Mawardi yang saya tafsir. Beliau akan mengemukakan wajah-wajah kepada maksud yang dikehendaki, iaitu bentuk-bentuk huraiannya. Yang pertama, mungkin maksudnya dzurriyyah al-aba hamalahumullahu ta'ala fi safinati Nuh alaihi salam. Qalahu Abban bin Uthman wa samal aba dzurriyyatan li'annahum minhum dzarul abna. Jadi mungkin yang pertama, kata beliau, ni merupakan datuk nenek moyang kita yang telah pun diselamatkan Allah dalam peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini merupakan pendapat Abban bin Uthman. Jadi dinamakan sebagai dzurriyyah kerana daripada mereka lah datang berkembangnya anak-anak. Dan telah saya huraikan pada kuliah terdahulu, rupa-rupanya bahasa Arab ni punya kayanya, konteksnya. Kadang-kadang satu makna tu membawa 2 perkara berbeza. Kita kalau guna satu perkataan, kadang-kadang makna penghinaan pun ada. Kita tengok orang yang, bagi contohnya orang yang lurus, orang yang tidak, orang yang jahil, kita kata ni tengok orang paling alim dah sampai, orang paling baik dah sampai, padahal orang tu penyenayah sebagai contohnya. Jadi kita mungkin bawa maksud yang kita sebut tu ta'rid, lawan pada tasrih. Tapi tidak, bahasa Arab ini kadang-kadang satu makna itu konteks yang berbeza, padahal perkataan yang sama. Macamlah maksud maula yang telah saya sebutkan pada kuliah terdahulu. Kita mengatakan sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, ataupun maulana azza wa jal. Kadang-kadang merujuk kepada Allah, merujuk kepada Nabi, maknanya tahapan yang tinggi. Tapi kadang-kadang perkataan maula, Zaid maula Aslam contohnya. Zaid merupakan bekas hamba kepada Aslam. Bekas hamba pula. Macam mana konteks ni? Kataannya sama, ejaannya sama, maksudnya beza. Ya, itulah satu konteks dalam bahasa Arab yang kalau kita belajar asma al-abdad. Al-abdad, alif dad, dal alif dal, abdad, daripada jamak bukan did. Jadi perkataan dzurriyyah ni tutlaq alal aba wal aulad. Dia dirujuk kepada bapa juga kepada anak dalam makna yang sama, dalam makna dan juga masa yang sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bila Allah menyatakan anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, dia mungkin merujuk pada datuk nenek moyang manusia ketika selamat pada zaman Nabi Nuh dahulu. Dan kemudian dia juga merujuk kepada al-abna, iaitu az-dzurriyyah, al-abna wan nisa. Kadang-kadang perkataan az-dzurriyyah ni merujuk kepada anak-anak dan juga golongan wanita. Li'annahum dzarul aba humilu fis sufun wal fulk hiya sufun al-kibar. Qalahu Suddi. Kata Suddi pula, maksud kepada dzurriyyah ni adalah merujuk kepada keturunan dan juga perempuan, keturunan dan juga wanita-wanita. Kerana mereka merupakan seolah-olah seperti ladang, mereka lah merupakan keturunan, mana daripada mereka berkembang biak anak-anak selepas itu. Mungkin juga dimasukkan yang ketiga, kata Imam Al-Mawardi, iaitu an-nutaf, maknanya jamak kepada nutfah.
hamalah Allahu azza wa jalla fi butuni nisa tashbihan bil falak al mashhun. Mungkin juga dimasukkan sini babi isti'arah, iaitu disamakan rahim orang perempuan itu seperti kapal yang mana dia menyimpan benih daripada seorang lelaki, maka seolah-olah dimaksudkan seperti itu dalam satu makna yang lebih luas yang dikehendaki. Walaupun ketiga-tiga pendapatnya seperti disebut oleh Imam Al-Urami, pendapat ketiga ni itu az-zuriyah, makna nutaf, maksudnya mani, benih daripada seorang lelaki yang disimpan dalam rahim seorang perempuan, dikinayahkan dalam konteks ini simbolik kepada kapal. Maka ini merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran, kata Imam Al-Urami, walaupun pendapat disebut oleh sebahagian daripada para ulama tafsir. Dalam tafsir Kasyaf mengatakan, mengapakah Allah SWT menyebut, kalaulah kita pilih pendapat yang kedua, iaitu wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, dzurriyyah ni merujuk kepada keturunan dan juga isteri, merujuk kepada orang yang datang selepas kita. Kenapa Allah sebut perkataan zuriat kat sini, sedangkan ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikun yang pernah berdebat dengan Nabi SAW? Dan juga ayat ini juga untuk mengingatkan kaum mukminin kepada nikmat yang Allah berikan, iaitu berlayar di lautan. Jawapannya dalam tafsir Kasyaf menyatakan bahawa itu merupakan ablagh fil imtinan, maksudnya ia lebih kukuh untuk mengungkit sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Wa adkhal fi ta'jib min qudratihi, ini lebih masuk dalam hati tentang ajaibnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah telah memberitahu kepada manusia itu bahawa nanti keturunan kamu akan menaiki kapal pergi ke timur, ke barat, menguasai. Kalaulah datuk nenek moyang kita hidup zaman kita sekarang ni tuan-tuan, agaknya mereka menyangkakan kita dah masuk syurga dah. Bayangkan 300-400 tahun lalu ketika dibuka negeri Melaka sebagai contohnya, mungkin 500-600 tahun lepas. Pada waktu itu perjalanan tempat begitu jauh, kena menerusi sungai, laut, terdedah kepada bahaya, lanun dan sebagainya. Kalau mereka hidup melihat kita pada hari ini, air pun masuk dalam rumah dah, ada paip, elektrik pun tak perlu nyalakan lampu dah, switch on saja keluar cahaya. Maka inilah nikmat yang Allah ungkitkan untuk puak yang ingkar itu terhadap berbagai lagi bentuk kehebatan, kenikmatan yang akan dicurahkan kepada orang datang kemudian. Tentulah seorang ayah bila mendengar anak-anaknya mendapat satu kelebihan, gembira si ayah. Termasuklah para Nabi. Bila Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Ibrahim itu, datangnya tetamu yang tidak makan di rumah Nabi Ibrahim. Kemudian datang malaikat itu memberitahu, kami inna rusul rabbik, kami merupakan utusan Tuhanmu, wahai Ibrahim, dan beri berita gembira kepadanya tentang kelahiran Ishak. Wa min wara Ishak Yaqub. Malaikat-malaikat yang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang pemurah, menyediakan makanan enak untuk mereka, tapi mereka tidak makan. Maka Nabi Ibrahim menjadi takut, adakah niat datang tetamu ini perkara-perkara yang buruk. Maka kemudian malaikat itu memberitahu kepada Ibrahim AS tentang isinya akan mengandung. Maka terkejutlah Sarah yang mendengar perkara itu, sedangkan usianya sudah lanjut. Ibrahim pun sudah tua alaihi wassalam. Maka Allah mengembirakan Ibrahim AS bahawasanya baginda akan dapat putera dari Sarah itu yang bernama Ishak. Dan selepas Ishak itu adalah Yaqub. Maka bukankah dia satu nikmat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kita tidaklah ada kemampuan seperti ini, cuma kita doakan seseorang yang berkahwin, moga-moga besok dapat anak bernama Yahya, anak bernama Zakaria. Kita doakan supaya mereka dapat keturunan. Itu merupakan doa. Tetapi dalam firman Allah dekat sini menunjukkan kepada semua kaum muslimin baik, kaum musyrikin baik, bahawa anak-anak kamu nanti akan berada pada tahap yang lebih baik daripada kamu. Bayangkan, kata Imam Al-Urami, kalau ayat ini menceritakan bahawa wa ayatul lahum anna hamalnakum fil fulkil mashhud, kami akan bawa kamu menaiki kapal-kapal yang besar syarat dengan muatan. Kalau Allah sebut ayat ini tuju khitabnya kepada anda saja, maka dia tidak ablagh fil imtinan, seperti kata sahibul kasyaf. Tetapi bila Allah sebut kamu sekarang selamat kan, kamu dapat nikmat kan, nanti keturunan kamu pun akan dapat nikmat lebih daripada kamu. Gembira tak si ayah bila mendengar perkara semikian? Alhamdulillah, saya hidup pada ini, ada rumah untuk berteduh, ada gaji yang saya dapat, makan yang saya nikmati. Anak kamu besok akan dapat lebih baik daripada kamu. Mereka akan pergi ke seluruh dunia untuk bekerja, untuk dapat nikmat, buat perkara-perkara kebaikan. Tentulah itu satu nikmat. Ini namanya ablaghu fil imtinan. Dia sangat kuat dari sudut mengungkit nikmat-nikmat supaya mereka sedar. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat ini. Walaupun ada maksud yang merujuk kepada cerita ini adalah kepada kisah Nabi Nuh AS ketika datuk nenek moyang manusia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga satu nikmat, dengan sebab mereka selamatlah kamu dapat lahir ke muka bumi, pun ada maksud semikian juga. Tapi kata Imam Al-Urami, sebenarnya perkataan zuriyah itu lebih tepat diartikan sebagai keturunan, kerana menyebut tentang keturunan dapat menyentuh perasaan lebih sentap dalam diri si bapa si ibu untuk dia bersyukur dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Jadi Allah menyatakan di sini tanda ke atas mereka kekuasaan dirinya, itu ditundukkan untuk mereka lautan, membawa perahu, kapal, bot dan sebagainya. Di antara buktinya, bahkan ini bukti pertama adalah perahu Nabi Nuh, kapal yang Nabi Nuh naiki, yang telah diselamatkan oleh Allah bersama dengan kaum mukminin, iaitu orang beriman yang ikut bersama-sama. Jadi untuk itu Allah berfirman nyatakan, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Satu lagi tanda kebesaran kekuasaan Allah ini adalah kami angkut keturunan mereka. Artinya datuk nenek moyang mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan itu, dengan barang dan juga haiwan yang pasang-pasangan, untuk Allah SWT selamatkan mereka dan pindahkan mereka selepas kaum yang ramai itu kufur, ingkar terhadap perintah Nabi Nuh yang mulia. Ibn Abbas menerangkan makna al-mashhun itu dipenuhi. Demikian dikatakan Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Qatadah, Suddi. Sedangkan Ad-Dhahhak, Qatadah dan Ibn Zaid mengatakan bahawa itu perahu Nabi Nuh AS. Lalu Allah menyatakan lagi, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Al-Aufi berkata daripada Ibn Abbas, yang dimasukkan kat sini adalah unta. Kerana unta pula ibarat macam kapal yang digunakan untuk mengangkut barang di daratan, dan dia juga boleh ditunggang. Demikianlah kata para ulama yang lain, para ahli mufassirin yang lain, seperti Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ini merupakan satu pendapat daripada Abdullah bin Shaddad. As-Suddi pula menjelaskan maksud kat sini, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Inilah haiwan-haiwan ternak, seperti contohnya lembu, kuda, apa sahaja, bukan saja mereka boleh ambil susunya, mereka juga boleh tunggang pada tempat-tempat yang tertentu. Jadi Ibn Jarir mengatakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apakah kamu faham maksud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun? Kami menjawab tidak. Ibn Abbas mengatakan itulah perahu-perahu sejenis ataupun kapal-kapal sejenis dengan apa yang telah dibuat oleh Nabi Nuh AS, dan diajar kepada baginda dan diikuti oleh keturunannya dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyatakan dalam bab pembuatan ini, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Hakikatnya memang manusia yang buat. Kata para ulama tafsir, tentunya Qurtubi, memang manusia yang buat, tetapi ia merupakan ilham daripada Allah SWT dan diperbaiki di masa ke semasa. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah mengingatkan dalam surah Hud, binalah kapal itu dengan wahyu dan juga perintah panduan daripada kami. Maknanya segala cetusan, pembinaan, sebutlah bentuk sekalipun yang kamu miliki hari ini sebenarnya diilhamkan oleh Allah SWT. Inilah yang disebut dalam prinsipal ataupun dalam kaedah berfikir ataupun satu rumusan, satu rules undang-undang berkaitan dengan benda tenggelam timbul dalam teori Archimedes ya tuan-tuan. Archimedes macam nak sebut, inilah seorang ahli sains di Itali yang merupakan antara bapa sains kuno yang membuat kajian tentang benda tenggelam, bagaimana prinsipnya untuk timbul. Sebenarnya Allah telah mengilhamkan perkara itu semua kepada manusia. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.